A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada petang ini kita berkelapangan untuk hadis ketiga bagi sama-sama kita menyambung perbincangan kita berkenaan dengan iktibar ataupun mengambil teladan daripada ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam salah satu daripada surah yang secara khususnya diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melazimkan diri terhadapnya, iaitulah surah yang ke-18 dalam turutan surah di dalam mushaf, yakni surah Al-Kahfi, yang mana mengambil iktibar daripada ayat-ayat Al-Quran ini adalah merupakan satu proses yang berterusan. Saya kira mungkin tidak kurang daripada 1000 kitab tafsir yang well known di kalangan umat Islam telah ditulis seawal daripada himpunan tafsiran-tafsiran oleh Ibn Abbas antara generasi Islam yang awal sampailah kepada tafsir-tafsir yang terkini. Mungkin yang paling terkininya ialah kuliah tafsir Ustaz Zahzan lah dekat Radio IKIM, subuh-subuh kan. Maknanya kalau dapat dengar dekat radio, maknanya on time lah kalau office tu. Tapi kalau terlepas, maknanya dah terlambat. Itu banyak juga dia punya multifunction tafsir sebut. Maknanya sampai sekarang tak habis lagi. Dan pada hari Sabtu yang lepas, alhamdulillah kami baru sahaja selesai mengendalikan satu seminar ibrah daripada surah Al-Fatihah. Kita spend masa lebih kurang daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang membicarakan tentang intipati yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, yang mana bagi setengah orang dia kata rasa macam sehari tak cukup. Ada pula orang kata boleh pula sampai sehari nak ceramah pasal Al-Fatihah ni kan. Biasa orang kata sambil lalu tu habis dah. Tapi dia mengingatkan saya lah kepada, mungkin saya pernah sebut kot, salah seorang daripada tuan guru yang sangat senior di Jordan yang specialize dalam tafsir Al-Quran, yang kalau kita pergi ke universiti-universiti di Jordan sekarang ni, profesor-profesor dalam bidang tafsir ni adalah merupakan anak murid beliau kerana seniority dia. Tapi baru sahaja meninggal dunia dalam 2 tahun lepas, almarhum Syekh Fadl Hasan Abbas. Dia mengajar tafsir kat rumah dia seminggu sekali, satu sesi 2 jam pada setiap hari Rabu kalau tidak silap saya. Dan ketika saya masih belajar di Jordan, lebih kurang dalam 15 tahun sudah, dia sudah mengajar lebih kurang dalam beberapa belas tahun, dan baru sampai ke pertengahan juzuk yang kedua. Saya rasa tak habis kot sebelum beliau meninggal dunia kembali ke rahmatullah. Maknanya begitu banyak isi kandungan. Dan kita juga sambung lagi insya-Allah pada 8 hari bulan Disember ni, insya-Allah tempat kita tak finalize lagi. Kami akan menganjurkan satu lagi seminar, iaitu seminar etika sosial berasaskan kepada surah Al-Hujurat. Lebih kurangnya tafsir surah Al-Hujurat dibuat secara crash course sekitar Lembah Kelang pada 8 hari bulan Disember. Yang maklumat lanjutnya boleh dilihat di halaman web kami, iaitu academysynergy.com, akademysynergy.com, academysynergy.com. Saya tak pastilah dah update ke tidak, tapi maklumatnya akan berada di situ dan pendaftaran juga akan dibuat di situ. Surah Al-Hujurat, iaitu surah yang membicarakan tentang etika kita berinteraksi antara seorang dengan seorang yang lain, dalam surah yang tidaklah begitu panjang tetapi mempunyai maksud-maksud yang cukup penting. Baik, pergi kita kepada apa yang telah kita bincangkan di dalam pertemuan yang lepas. Kita telah sampai kepada ayat yang ke-14, iaitu ayat yang kelima daripada kisah Ashabul Kahfi, yang kita telah sentuh bahawa pada ayat berkenaan Allah Subhanahu wa taala telah
merumuskan ataupun menjelaskan kepada kita 3 peringkat perubahan. Sama ada perubahan tu membabitkan hal ehwal kerja, rumah tangga, pengajian kita, nak berhenti merokok ke, ya, nak kuruskan badan ke apa ke, formula dia sama. Anything berkaitan dengan perubahan, yang mana Allah Ta'ala lakarkan 3 peringkat berdasarkan kepada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 surah Al-Kahfi. Di dalam ayat yang ke-13 Allah Ta'ala menyebut innahum fityatun amanu birabbihim, sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda yang di dalam past tense maknanya telah completed, telah sempurna. Maknanya anak muda itu telah mengambil keputusan, tindakan beriman kepada Tuhan mereka. So itu first step dia, ya. Wazidnahum huda, dan kerana itu kami pertambahkan hidayah untuk mereka. Ya, hidayah yakni dipermudahkan, petunjuk macam mana nak hidupkan perubahan yang telah dibuat tadi. Kita dalam masyarakat kita kena bezakan antara 2 perkara, iaitu kesedaran dan kefahaman. Macam saya ada sentuh 2 minggu lepas. Beza antara kesedaran dengan kefahaman, ya. Kesedaran hasil daripada hidayah, ya, hidayah. Kesedaran ni kalau kita analogikan, dia lebih bersifat macam orang kata spark plug tu. Dia keluar api. Tetapi percikan api tu, hidayah itu, dia boleh berlaku atas pelbagai sebab lah. Batu bergesel. So maknanya kalau dalam kehidupan kita, hidayah ni boleh jadi macam-macam. Ya, anak Nabi Adam yang dikatakan namanya Qabil dan Habil tu dapat hidayah kerana melihat bagaimana seekor burung, ya, menguruskan lawannya yang telah terbunuh sangat dalam satu peristiwa. Kita dapat hidayah, orang kata biawak melintas, boleh dapat hidayah. Hadis palsu, tapi tersentuhnya hati, tapi hadis palsu lah pun boleh juga tersedar, kerana kesedaran itu ialah spark, macam tu. Tetapi dia perlu disambar dengan bahan api. Macam enjin kita lah, kena ada minyak. Kalau tak ada minyak, mati balik enjin kan. So minyaknya itu ialah kefahaman. So ada kawan kepada hidayah dan taufik. Sebab tu kadang-kadang bila kita berucap pengurusi majlis kan, tak salah sebut wabillahi taufik wal hidayah. Ya, tapi kalau kita nak ikut dari segi turutan, ya, sebenarnya wabillahil hidayati wa taufiq. Maknanya dapat hidayah, bila dapat taufik tu yang bahagian kedua tadi tu, ya, wazidnahum huda, dapat petunjuk, dapat kemudahan. Begini mula-mula rasa macam susah sangat nak buat perubahan, tapi once kita start, dan Allah membuka jalan satu demi satu menyokong perubahan yang kita lakukan. Saya rasa orang yang paling banyak pengalaman bab-bab macam ni yang kita boleh belajar, kita tanya ke artis-artis lah. Ya, artis-artis yang berhijrah sekarang ni, tanya mereka pengalaman. Bagaimana ketika mereka mengambil langkah, especially kalau yang perempuan kan, daripada tidak bertudung, nak pakai tudung. Dia fikir banyak tu. Kawan, circle of friends. Kemudian ada ke lagi tawaran nak berlakon, kalau nak berlakon lah. Lepas tu pula kalau orang kata penyanyi pula, musician, nak terus menyanyi ke? Rezekinya kat mana? Kereta dah beli, rumah dah beli, pergantungan tu. So kalau dia fikir semua tu, tak berhijrah dia, kan? Tetapi yang saya appreciate artis-artis ni ialah keberanian mereka untuk bertindak. Buat sajalah perubahan atas keyakinan adalah nanti rezeki tu. So sakit sekejap, kehilangan kawan, ya, kesedihan dan sebagainya, tapi satu demi satu perubahan datang ataupun sokongan datang. So itu langkah yang kedua. Langkah yang pertama, kita kena bertindak dulu. Langkah yang kedua, nanti Allah akan support. So jangan itu, tapi macam mana? Itu masalah pegawai di pejabat agama. Pejabat agama negeri mana tahulah, ya, Papua New Guinea ke mana kan. Bila ada orang nak masuk Islam, sepatutnya kita beri sokongan dan kita beri kemudahan. Tapi dia timbulkan persoalan yang second part tadi, sokongan. You nanti masuk Islam, macam mana kalau kena pulau dengan family? You dah ada backup plan ke? Kalau kena macam ni, macam mana? You kerja macam mana? Daripada orang tu nak masuk Islam, macam payah pula nampaknya. Bukan orang kata memberikan harapan palsu, tidak. Tapi bukan itu cara dia. Kerana aturan Allah Ta'ala dalam ayat ini ialah you take the first step, dan nanti pertolongan Allah akan datang. Dan bahagian yang ketiga pula, warabatna ala qulubihim,
Allah simpulkan keazaman dalam hati kita yang telah membuat perubahan itu untuk, seperti kata Akil Hai lah, aku tidak berpaling lagi. Ya, maknanya no more, terus ke hadapan, tersimpul di hati. Warabatna ala qulubihim ini diungkapkan oleh para ulama, misalnya Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Alfaz Al-Quran. Sajalah saya sebut nama kitab tu, kot depan esok boleh nak baca pula kan. Kata Al-Imam Ar-Raghib, untuk kita faham apakah yang dimaksudkan dengan warabatna ala qulubihim, analoginya ialah seperti satu cawan yang kita tuangkan air. Bila kita tuangkan air itu boleh terserap, kering, tumpah. So yang dimaksudkan dengan warabatna ala qulubihim ni ialah setelah air itu berada dalam cawan, cawan itu ditutup dan diikat dengan rapi supaya maintain kat dalam tu. Dan warabatna ala qulubihim ni ialah satu ayat yang panjang dibahaskan ulama, walaupun sepatah ayat dia, kerana perkataan rabata ni, ikat, di dalamnya ada dua elemen. Itu penting bila kita tafsir Quran, kita kena pergi pada root word dia. Kerana rabata itu ada dua elemen yang penting. Elemen yang pertama ialah zaman, iaitu faktor masa. Yang kedua ialah makan. Bukan makan tau, faktor tempat. Dalam erti kata yang lain, untuk jiwa kita boleh ada keazaman yang utuh, yang ada warabatna ala qulubihim tu, Allah akan beri, tapi dia perlukan prasarana dia, infrastruktur dia. Infrastruktur dia ialah karakter yang kuat. Salah satu daripada hikmah kenapa Allah memilih bangsa Arab untuk menerima Islam awal ialah kerana nature orang Arab yang karakter dia kuat. Bila karakter kuat, misalnya katalah ada seorang perempuan daripada satu kabilah diaibkan, seluruh kabilah boleh bangkit untuk mempertahankan maruah kaum keluarga kerana wanita ni telah dihina. Maknanya mereka ada rasa hormat, pride yang tinggi, responsif, bertegas. Yang tu diperlukan. Mungkin kelainan sikit lah dengan orang Melayu sekarang. Orang Melayu dulu hebat, orang Melayu sekarang tak responsif. India ada kecoh, tak apa, kita kat Malaysia. Tapi Perlis ada dah, tak, kita kat Selangor. Tapi Gombak cerita ada dah, kita PJ. Ni section 6, kita section 16. Kan, dia tak respon langsung lah. Dan itu menunjukkan salah satu daripada ciri kelemahan karakter. Dan untuk develop karakter, rabata tadi ada dua faktor, zaman, makan. Makan maknanya you kena allocate, concentrate, dan zaman, iaitu satu time frame. Sebab itu dalam Islam, bila kita pergi masjid, kita tunggu masuk waktu solat, sampai awal kita duduk. Niat iktikaf kalau ikut Syafi'i boleh walaupun sekejap kan. Niat iktikaf, baca Quran, zikir, duk termenung saja pun tak kisahlah. Perbuatan menunggu waktu solat itu disebut dalam hadis sebagai ribaut. Came from the same perkataan, ribaut. Kenapa ribaut? You station yourself there and then you spend some time. Apakah faedahnya? Melatih diri. Orang dulu mungkin tak rasa sangat, tapi kita di zaman yang banyak distraction ni, cuba try sekali. Maghrib dengan Isyak tu, cari masjid yang tak ada ceramah. Luar Selangor lah, dalam Selangor payah nak cari masjid yang tak ada ceramah kan. Cuba duduk antara Maghrib dengan Isyak, handphone nak bunyi, suami call, tanya kat masjid nak goreng ke tidak kan. Betul kan, anak pula nak hantar cucu, inilah itulah tu. Kita jadi rasa macam restless duduk kat masjid. Tapi kalau kita sabarkan diri, duduk kat masjid, fokus, nama dia ribat. Kenapa? Because ada proses tertentu yang berlaku. Bila kita spend masa duduk kat masjid tu, kita melatih diri kita untuk punya karakter yang kuat. Dan itu cabaran besar yang ada dalam society kita sekarang, karakter yang lemah. Sebab karakter bukan lalang. Lalang tak payah usaha, tak perlu banner industri lalang kan, biar je tanah kosong, naiklah lalang. Tak payah buat batas ke pergi baja-baja ke, tak ada. So dia bukan benda yang terjadi secara automatik. Karakter ni perlu dibentuk. Tetapi dan umur pembentukan karakter khususnya ialah di peringkat sekolah rendah. Falsafah di belakang kenapa sekolah rendah disebut sebagai primary school. The premier is the primary school. Bukan sekolah menengah. Walaupun orang kata,
Ustaz, ceramah ni, saya nak jemput Ustaz ceramah sekolah menengah. Sekolah menengah ni penting. Lewat sikit dah sebenarnya. Sekolah rendah tu. Ya. Maka sebab itu di negara-negara, malas nak sebut kan, banding-banding sakit hati kan, di negara-negara belah-belah sana tu, ya, sekolah rendah tidak dibebankan dengan akademik yang banyak, tetapi concentrate kepada character development, public speaking, bercakap, ekspresif, ya, berfikir, berikan pandangan. Masuk sekolah menengah, speed up. Dalam tempoh 1-2 tahun boleh cover benda yang kita ajar daripada darjah 1 dulu. Kesannya bila sekolah rendah duk fokus pada akademik, kita melahirkan generasi yang karakter lemah. Dan bila karakter lemah, determination untuk pegang agama tak kuat. It's not about the amounts of knowledge, but it's about the character. Amount of knowledge, saya rasa sekarang ni orang lagi alim lah daripada 15 tahun sudah. Budak-budak tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 tu dah tengok dah YouTube, baca artikel macam-macam, semua ada. Tapi yang menggagalkan proses beragama ialah kerana karakter yang lemah. Tak dapat third part perubahan ni. Baca blog saya, walaupun blog saya tengah down sekarang ni, yang buka lah kan, maknanya tengah pening kepala fikir. Buka blog saya. Allah Ustaz, tersentuhnya saya membaca artikel Ustaz. Saya rasa nak menangis, tegak bulu roma saya rasa nak berubah. Saya berheran. Apa hebat sangat ketika aku tulis. Saya tulis contin je sambil kat stesen minyak je tadi tulis kan. Kenapa yang beria-ria sangat rasa nak berubah? Sepatutnya saya happy. Oh baguslah artikel aku, alhamdulillah dapat function dengan baik, jadi asbab untuk orang buat perubahan. Tapi kerisauan saya ialah mereka bukan sahaja mudah diajak untuk berubah pada kebaikan, tapi mereka juga boleh mudah berpatah balik pada kejahatan. Nak jadi baik pun senang, nak jadi jahat pun senang. So isunya bukan jadi jahat jadi baik. Isunya ialah kenapa mudah berubah jadi jahat jadi baik? Karakter yang lemah. So bila buat program, saya pernah sebut di sini, bila saya buat program dengan remaja, saya kata, baiklah semua orang, baik. Pusing ke kiri, cubit pipi kawan. Itulah contohnya tiba-tiba ada 3 orang buat tak reti. Saya tertarik dengan yang 3 orang tu. Walaupun yang lain tu ikut arahan, tapi saya tertarik dengan 3 orang tu sebab mereka tu adalah spesies terancam. Tinggal 3 je daripada 70 orang. Siapakah mereka? Cuba tanya. Kenapa tak picit? Kenapa saya kena picit? Ya, mungkin bagi setengah orang kata, ikut ajarnya budak ni. Pulanglah interpretation masing-masing. Tapi saya admire kalau ada pelajar yang jenis macam tu, yang bukan ikut saja, menunjukkan dia ada karakter, dia berani untuk berbeza dengan yang lain. Yang saya takutnya, ke kanan semua, kanan, joget. Saya takutlah esok Masih Dajjal datang, ya, Dajjal katakan, ikut aku. Semua ikut, ya, angkat tangan, angkat, goyang. Saya takut tengok setengah-setengah program motivasi. Senangnya instruct orang, ya, nari, ya, nyanyi, senyum. Mudah baca kena rasuk. Saya mencari orang-orang yang berani melawan. Kerana berani melawan itu ialah ialah simptom kepada karakter yang kuat. Dan karakter yang kuat diperlukan untuk mencapai yang ni. Dan untuk menghasilkan karakter, we need to allocate our concentration and spend some time. Sebab itu anak-anak, tuan-tuan perempuan, ni cerita tentang anak muda peringkat ni. Anak-anak jangan hanya nilaikan dari segi akademik dia, tetapi kena perhatikan keyakinan diri dia, keupayaan dia bercakap, kemampuan dia untuk menyatakan apa yang dia fikir. Saya baru balik daripada sebuah sekolah, tak nak sebut sekolah mana, tapi kalau orang baca Facebook saya tahu kot. Saya baru balik daripada sebuah sekolah. Saya dikehendaki untuk memotivasikan ibu bapa, bukan pelajar, ibu bapa. Memotivasikan ibu bapa agar ibu bapa berperanan aktif mendesak anak untuk periksa dengan baik. Obses dia dengan exam kan. Saya memang pantang betul benda macam ni. Dia datang dengan idea-idea nak merosakkan perancangan sekolah lah. Itu jahat saya lah tu. Setengah sekolah tak nak panggil saya, ya. Jadi cikgu panggil semua. Dia kata, baik, sebagai contoh untuk hadirin semua, saya nak panggil ni pelajar ni. Kita kena panggil ke depan contoh pelajar yang terbaik. Kerana dalam trial SPM baru-baru ni, dia mendapat 11A. Pelajar pendatang. Yang dalam situlah, saya rek kaki tu. Saya kaki, datang depan. Ini pelajar ni, nama sekian-sekian.
Ya, pelajar ni dia tak banyak, dia dalam kelas dia tak bertanya, dia diam, senyap je, very tawaduk, kata cikgu, low profile. Tapi apa cikgu ajar, semua masuk. So kalau trial dapat 11A, biasanya mungkin kita expect dia bolehlah dapat dalam 13 ataupun 14A. Jadi cikgu menilai kecemerlangan pelajar dia ialah pada berapakah A yang telah dikumpulkan dalam buku koleksi himpunan A dia lah. Kita dulu ada buku himpunan STEM kan, ini himpunan A daripada UPSR dulu. Yang merisaukan saya ialah karakter pelajar tu. Best student, bertanya tak pernah, bincang tak pernah, keluar ke depan, jalan bahu jatuh je. Tak adalah nerd sangat, tapi masa saya saya tak seronok lah tengok benda macam tu. Sebab mazhab saya, apa ke mazhab itu ya? Mazhab saya ialah prasarana agama ialah strong character. So sebab itu anak di peringkat sekolah rendah mesti. Tapi kalau kita develop anak kita untuk ada strong character, kena bersedia pula untuk anak itu disalah tafsirkan oleh sistem. Saya ada masalah dengan anak-anak saya. Sebab saya dengan anak-anak bercakap macam orang tua. Saya tak ada membudak-budakkan mereka lah. Bersembang, bercakap. So dia punya vocab dia di sekolah macam orang tua. Dan anak saya tidak disukai oleh cikgu di sekolah. Kerana dia punya percakapan lah. Saya tanya isteri saya, tanya cikgu, so macam mana banding dengan semester lepas dengan sekarang ni, ada improvement? Adalah sikit, kata cikgu, adalah sikit. Apa yang sikit? Geram isteri saya, tension dengan yang sikit tu apa dia? Adalah perubahan sikit, tapi masih lagi mulut celupa, kata cikgu. Boleh bagi contoh tak anak saya tu mulut celupa dia macam mana? Kalau saya tahulah saya nak improve. Kami tak defend anak kami, otan kan ya. Tapi ikut kesesuaian lah. Itulah hari tu masa tengah nak semayang asar dekat musalla, anak doktor, dia cakap isteri, anak doktor, dia pergi buat pengumuman. Dia kata siapa yang dah sunat duduk depan, siapa yang belum sunat semayang kat belakang. Itu kurang ajar. Jadi cikgu telah define itu sebagai sesuatu yang kurang ajar. Sedangkan itulah yang saya ajar di rumah. Ajar saya macam. Dan kalau saya salah, saya beritahu pada anak saya, betulkan saya. Saya tanya anak saya, apa yang kamu suka dengan ayah kamu? Saja nak tanyalah, dia nak dapat feedback kan. Sabar, kata anak saya. Oh, sabar? Ya, betul ke sabar kan? Kenapa kata sabar? Yelah, anak-anak macam-macam perangai, tapi Abi sabar. Oh, dia perasan rupanya saya berjihad untuk sabar Walaupun dalam jiwa ni Tuhan saja yang tahu kan. Dia kata dia sukalah saya sabar. Yang tak suka, lama dia fikir, sibuk. Dia tak suka saya sibuk. Okey, saya terima lah. So saya tanya dia balik lah, faham tak kenapa Abi sibuk? Faham. Tahu pergi ceramah kan, maknanya kena ajar orang. So apa solusinya? Kalau Abi kurangkan ceramah, tak elok lah untuk masyarakat. Walaupun Abi akan cuba kurangkan, tapi apa solusi yang ada? Kata anak saya, bawa lah sekali dia pergi ceramah. Okey lah, kalau macam tu sekali-sekala bila rasa nak pergi tu, bagi tahu lah, tak payahlah jemput. Tapi kalau nak ikut, bagi tahu, ikut saja. Jadi saya dengan anak saya buat macam tu kerana saya mahu anak saya melihat dirinya sebagai manusia yang lengkap. Walaupun dia belum akil baligh lah. Walaupun anak saya tengah rancak bertanya tentang akil baligh sekarang ni. Akil baligh ni kalau dah berlaku, boleh ke patah balik? Dia tanya saya minggu lepas lah. Saya tanya, apa yang kamu takutkan? Dia kata, takutlah nanti suara macam kerbau jatuh lubang. Mana kamu tahu? Tengok abang dah jahanam. Lepas tu apa ni, kalau akil baligh ni tak saya sebut air maninya keluar ikut depan ke ikut belakang? Dia tanya. Jadi saya cuba untuk menahan muka lah, walaupun sebab saya daripada generasi sama dah, macam tuan-tuan perempuan tak biasa benda-benda macam tu kan. Tapi saya tahan diri. Oh, tak ada daripada depan. Apa yang kau faham tentang akil baligh? Itulah hari tu Ustaz kata akil baligh ni ialah bila kita tidur, masa kita tidur, kita bermimpi kita berenang di air terjun dan rasa seronok sangat berenang tu. Apa benda yang Ustaz kamu cakap kan? Tak apalah, apa-apalah kan, nanti dah berlaku, nanti kamu faham lah kan. Jadi saya buat begitu kerana saya mahu anak saya mempunyai karakter yang kuat. So kalau saya salah, betul kan. Dan kalau cikgu salah, itu susah tu.
Kalau cikgu salah, saya tidak ajar anak saya, oleh kerana cikgu yang cakap, maka betul. Tak. Kalau cikgu salah, salah. So, kalau nak tegur, silakan tegur. Tu baru anak Ustaz Rizal. Tegur cikgu. Tapi tegur dengan adab. Jadi, baru-baru ni, saya bawa kuliah tafsir surah Al-Hujurat. Anak saya ikut. Saya huraikan tentang sarkazm. Saya tulis sikit di Facebook saya. Ya, sarkazm ni dah jadi kebiasaan orang sekarang. Ya, kita lebih suka berbahasa sarkastik berbanding dengan bahasa straight to the point. For so many excuses. Ya, kalau misalnya dekat hospital, ya, doktor senior assist doktor junior untuk intubate patient, nak masukkan tube tu, tiba-tiba salah masuk tube. Ayat yang straightforwardnya ialah, awak ni, cara awak selamatkan sakit tu salah. Mari saya tunjukkan. Kalau tak faham, cakap. Jangan buat-buat faham, bahaya. Tegas, point delivered, dan message sampai. Tapi apa ayat yang lebih popular di hospital? You ni intubate patient macam bomba nak padam api tau. You nak selamatkan sakit ke you nak padamkan sakit tu? Kalau tak faham, buka mata, tengok. Jangan buat faham. Ya. Itu ayat yang lebih biasa dipilih. Ayat kita lah tu dalam manajemen sangat popular. Lagi sarkastik, lagi team building dia akan lebih efektif. Sarkazm diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kerana ia adalah bahasa syiar munafik dan kufar. Al-Imam Al-Qurtubi semasa menghuraikan surah Al-Hujurat ayat 11 menyatakan bahawa la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan satu kaum sindir satu kaum yang lain. Kerana mungkin yang disindir lebih mulia, lebih baik daripada yang menyindir. Perkataan bahasa Arabnya adalah sukhriyah, yaskhar. Dalam bahasa Inggerisnya sarkazm. Dalam bahasa Melayunya sindiran. Apakah dia elemen sukhriyah? Kau kata, betul ke sukhriyah ni sarkazm? Ulama menjelaskan sukhriyah ni ada dua form. Satu fizikal, satu verbal. Fizikal nama dia humazah. Ayat lumazah. Pernah dengar ayat? Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah ke atas humazah dan lumazah. Humazah dihuraikan oleh As-Sa'di dan juga Al-Muallimi dalam tafsirnya menyatakan bahawa yang dimaksudkan humazah ialah istiza, menghina orang dengan tindakan fizikal yang melucukan seperti meletakkan tahrikul yad, qurbur ra's, meletakkan tangan dekat kepala, pusing-pusing, isyaratan ilal wasfil bijunun, sebagai membayangkan yang dia tu bengong, gila. Lumazah, perkataan. Perbuatan dan perkataan ada dua unsur. Yang pertama untuk menghina, yang kedua teknik dia ialah menimbulkan rasa lucu. Itu jadi sarkazm tu. Rasa lucu. Ya, mak anak tumpah, pam, tersepak cawan, tumpah air. Ayat straightforward mak ialah, tadi mak dah cakap kan, lepas minum, cawan letak atas meja, letak atas lantai, memanglah kena sepak, kan dah tersepak. Pergi kemaskan. Oh, itulah contoh. Ya, straightforward. Tapi apa ayat yang biasa mak suka pilih? Mak lain lah, bukan mak mesti niaga ni. Kan, mak baik. Tadi mak cakap tadi kamu tidur ke? Lepas minum, cawan letak atas meja, letak atas lantai, itu nama dia bola. Sebab tu dah kena sepak. Tak? Ya. Bila sebut macam tu, yang kena marah tu rasa kena marah. Adik-beradik yang kat keliling, apa respon mereka? Ketawa. Itulah sukhriyah, sarkazm. Mencipta kelucuan dengan tujuan untuk mengaibkan. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, sukhriyah diharamkan ke atas semua manusia, terutamanya ke atas orang-orang yang beriman, sama ada kerana dosanya, kerana kejahilannya, kerana kemiskinannya, for whatever the reason is. Ini orang kata trailer untuk tafsir surah Al-Hujurat bulan Disember nanti. Tapi poin saya lah, saya sebutkan tu dalam kuliah saya. Anak saya datang, dia ikut tu sebab dia nak buat homework. Adik dia kacau kat rumah, dia kata jualan ikut. Jadi dia tak jadi buat homework. Dia duduk dengar saya punya ceramah tu. Habis saja ceramah, tengah kamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak start insya-Allah, dia berlari ke depan. Habis.
Memang Bi, kat sekolah itulah bahasa cikgu. Cikgu selalu cakap apa Bi? Dia kata, bila kamu ni kenapa tak dengar je? Telinga letak mana? Letak kat buntut. Anak saya ikut. Maknanya benda tu sangat-sangat berada dalam jiwa dia, tapi dia tak tahu nak cerita. Dan bila saya syarahkan selama 1 jam tentang sarkazm, inilah dianya. Saya kata siapa? Lepas semayang hang tersambung. Lepas habis semayang, masa saya tengah minum sikit dengan orang masjid, air kosong dan buah, ya, bukan tertarik ni. Habis minta pinjam iPad sekejap. Saya tanya nak buat apa? Nak update blog. Oh, ingat lagi dia blog dia. Dia pun dia ada blog tapi baru 3 entry je. Saya ingat dia dah lupa dah last dia punya entry tahun sudah. Dia kata dia nak update blog. Saya kata apa? Dia nak tulis tentang sindiran. So dia tulis lah. Saya kata tulislah apa-apa, tak kisah. I won't judge. You tulis apa-apa sebab saya nak tahu dulu apa yang dia fikir. Dia tulis, saya tak padam. Ada dekat blog dia, sayasaif.blogspot.com. Dia punya tajuk yang dia letak, ni budak dah jam 4 cerita ni, kesindiran yang melemahkan anak-anak rakyat Malaysia. Tajuk entry dia. Hari ini saya ikut ayah saya pergi kuliah maghrib. Abi bercerita tentang ayat-ayat sindiran. Itulah ayat yang selalu cikgu sebut dekat sekolah. Saya sangat benci dengan ayat itu. Kalau ikutkan rasa hati saya rasa nak lempang je. Dia punya ayat. Saya tak marah, tulislah. Walaupun mungkin kurang ajar bunyi dia, tulis dulu. Sebab saya nak tahu dulu. Dan bila saya tulis benda tu di Facebook, saya dapat feedback yang banyak. Saya menyangkakan bahawa sarkazm, kalau saya kata dia haram, yang akan marah ialah orang yang minat dengan politik. Politik Malaysia kan politik sarkazm pun kan, ya, dengan satiranya semua dan sebagainya. Tapi rupanya politik biasa je sebab orang tak kisah pun kan, ya. Haram ke tak haram ke belasah je lah kan, ya. Yang banyak marah dengan statement saya ialah cikgu-cikgu. Kerana cikgu-cikgu kata that's the last weapon we have untuk berperang dengan anak murid. Jadi cikgu-cikgu biasa sarkastik. Sarkastik ni dia menimbulkan rasa dendam dalam diri orang yang dengar. Jadi Allah mengharamkannya. Tak apalah, balik pada sini. So bila saya buat itu, jadi saya tanya lah, anak saya ceritalah, cikgu kat sekolah sarkastik. So saya tanya, so what's your plan? Apa plan kamu kalau cikgu sindih sarkastik lepas ni? Sabar je lah, kata dia. Orang menyindir ni tak bahagia, kata anak saya. Orang yang menyindir ni, dia tu tak bahagia. Orang tidak bahagia, kata anak saya. So tak payah buat apa-apa. Lepas tu saya tanya oleh esoknya, so hari ni nak pergi sekolah ni, kalau cikgu sindir, buat apa? Diam je lah, sabar. Kenapa kena sabar? Takkan nak tegur cikgu, tak berkat pula ilmu. Okay, tak apalah, whatever lah, pergilah kan, ya. Risaulah, setakat ni masih budak lagi, baru dah jam 4. Tetapi yang saya pegangkan dan saya kaitkan dengan ayat ini ialah nak bina agama, dia bukan berkenaan berapa banyak knowledge yang kita bagi, tetapi ramuan-ramuan yang cukup. Information, yes, ya, motivational factor, yes. Another infrastructure ialah karakter yang kuat. Maka sebab itu dalam ayat ini Allah Ta'ala kata Ashabul Kahfi peringkat pertama, mereka bertindak dulu. Kemudian Allah berikan petunjuk, mudahkan untuk mereka mengisi perubahan tersebut. Dan yang ketiga, Allah simpulkan keazaman itu dalam hati mereka. So ini bahagian yang pertama. 20 dah, ya. Baik. Lanjutan pada ayat yang berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So bila mereka telah buat perubahan, mereka memilih untuk beriman, Allah berikan kekuatan, disimpulkan dalam hati mereka supaya mereka teguh. Dan keteguhan itu, tadi saya tinggal satu poin, salah satu faktor yang kita kena consider kenapa kes penceraian sangat banyak sekarang ni. Saya berpandangan, ya, saya tak ada buat kajian yang perinci, tak adalah. Yang mana penceraian banyak berlaku pada masa ininya bukan merupakan simptom kepada knowledge yang lemah, walaupun itu salah satu mungkin faktor dia. Tapi dia lebih berpunca daripada kelemahan karakter. Young couples yang tahap toleransi dia mungkin up to only around 5 years. Dan dia tak boleh dah tolerate. Tak sama macam generasi mak ayah dia. Mak ayah dia, maknya tu bukan elok sangat perangainya, tapi bapak dia sabar. Berapa lama sabar? Seperti kata SM Salim, sehinggalah cangkul dan tanah memisahkan. Tu tahap sabar orang dulu. Ada kawan saya menceritakan bagaimana tension yang mereka dengan perangai maknya.
Selepas ayah mereka meninggal, maknya dah tak masak, kerjanya ngisi kekabu dalam bantal, buat bantal kekabu. Kekabu. Tak ada kena masak, bukan untuk anak-anak boleh makan, tapi untuk dia sendiri. Lepas tu adalah adik seorang lagi, maknya duk buat begitu sampai tension anak-anak. Tapi bila mereka fikir balik, rupa-rupanya memang mak dia macam tu selama ni. Tetapi kesabaran ayah dia cover sehingga anak tak perasan kelemahan mak dia. Bila ayah dah tak ada, mak tu macam selimut hilang, keluar benda tu. So ayah kahwin dengan mak bukan kerana mak tu ialah wanita yang sempurna, tetapi seperti dalam satu iklan yang saya pernah tunjuk kan, beautifully unperfect, ketidaksempurnaan yang indah. Asyik kentut je kerjanya, berat, aku suka dia lah, kentut. Sekali suami mati, rindu kentut. Sebab selama ni kerana dengar bunyi kentut tu lah, dia tahu suaminya masih ada kat sebelah dia. Ya, agak romantik bunyi dia kan. So maknanya kesabaran untuk menerima, ya, dalam iklan yang itulah arwahnya Yasmin Ahmad buat kan, dalam ucapan dekat Majlis Perkebumian seorang lelaki tu Chinese, isteri dia adalah seorang Indian. Isteri dia katalah, suami saya masa sebelum ni, ya, saya nak ceritalah pengalaman kami di katil. Wah, semua pengalaman di katil. Suami saya ni kuat berdengkur, ya, kadang-kadang bunyi dengkuran dia macam bunyi exhaust. Situ ya. Lepas tu dia punya tangan dia tak diam, kadang-kadang macam wiper. Macam tu. Orang semua ketawa. Anak-anak semua macam, apa mak ni memalukan bapak. Tapi di hujung tu, dia tu pasal kentut kan, pasal berdengkur. Dengkur kan. Akhirnya kata mak, dan selama ini itulah yang memberitahu pada saya bahawa suami saya masih bertahan dengan sakit dia. Dia masih ada. Dan hari ini segala-galanya telah tiada. Maka anak-anakku, carilah pasangan hidupmu yang tidak sempurna, tetapi yang cantik dan indah itu. Kata mak dia kan. Orang tua-tua bolehlah cakap macam tu. Orang sekarang yang banyak tengok drama semua ni, ya, dia tak boleh menerima ketidaksempurnaan. Baru setahun kahwin dah gaduh, sebagainya, cerai. Kenapa ni ilmu agama lemah? Ilmu agama tak lemah. Majlis ilmu, buku agama, pergi MPH tu, saya boleh mati kena timpa buku, banyak bukunya. Especially pasal rumah tangga lagi banyak. Tapi orang bercerai berai, bukan isunya itu, isunya ialah kerana karakter yang lemah. Baru kerja offshore 8 bulan, dah tak tahan dah, nak pindah, nak balik KL kan, nak ini dan sebagainya. Tak boleh bersabar. Kenapa? Kita telah miss the process. Kita tak buat. Benda tu buat masa sekolah rendah, tapi kita tercuai, menyebabkan lahir generasi straight A level 4 flat, nak balik rumah pada college, ke rumah naik kenderaan awam tak reti. Kena juga mak bapak pergi ambil. Tengah-nganga tu bila tak boleh, tak reti nak balik. Walaupun at maths straight A, ya, apa ni, biology, fizik, kimia A, because it's two different thing yang mesti dibangunkan secara spesifik kedua-duanya. Akademik okey lah, tapi yang satu lagi ni. So hasil daripada karakter yang baik, dapat hidayah, buat perubahan, hasilnya apa? Masuk kepada ayat yang berikutnya, which is ayat yang sama. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, warabatna ala qulubihim idh qamu. Dan apabila Allah telah kukuhkan keazaman dalam hati mereka, idh qamu, lalu mereka bangkit. Lalu mereka bangkit. Asy-Syahid Said Qutb ketika menghuraikan ayat ni, itu saya kata jadi panjang berjela lah pula, sepatah habis sehari, ya. Idh qamu, lalu mereka bangkit. Segala perubahan yang berlaku kerana menerima hidayah daripada Allah Ta'ala, by nature dia akan menjadikan kita orang yang bangkit, bukannya lemah. Sebagai reflection kepada kehidupan kita sekarang yang banyak terjadi, zaman-zaman jahiliah dulu, kalau boleh istilah macam tu lah, zaman-zaman tak berapa nak praktis Islam ni, ya, kalau yang lakinya zaman-zaman cycling pakai seluar pendek contohnya, ya, yang perempuan pun mungkin tak bertudung pada masa itu, aktif main netball, masuk pertandingan debate, pantang pun ke depan lah dia, begini tu sebab. Tapi semenjak 2-3 menjak kena Islam ni, asyik nak menangis kerjanya.
akhirat ke apa, saya tak tahu. Itukah yang sepatutnya? Apabila mendapat hidayah, memanglah satu peringkat, ya, kita mudah menangis, kita rasa sedih. Tapi biarlah benda itu pada satu tempoh masa yang berpada. Kerana the point of menerima Islam ialah kita menjadi orang yang lebih lively. Dengan Islam, kita jadi orang yang lebih ceria, orang yang lebih berkeyakinan dengan hidup, orang yang lebih bersungguh. Dan kerana itu juga, saya secara peribadi, walaupun mungkin tuan-tuan ada pendapat fiqh yang berbeza, saya berpandangan bahawa sekiranya seseorang itu pernah tidak bersolat kerana kejahilan dia, apabila dia insaf dan dia mahu dia mahu orang kata move forward, solat-solat yang dia tinggal itu, saya melihat solusinya ialah pada taubat, bukan mengqadakkan satu demi satu solat yang dia telah tinggalkan. Oh, senanglah macam tu. Siapa kata taubat senang? Boleh reka-reka ke menimbulkan penyesalan yang tulen dalam hati? No. You have to be 110% sincere, then only taubat itu wujud. Tapi orang kata, alah, taubat je, takkan. Saya tak berapa setuju dengan idea kena qada balik semayang. Kalau dia semayang tapi dia tertidur, dia terlupa, dia tercicir satu solat, dua solat, yang tu qada. Tapi kalau solat yang banyak tinggal tu, dia perlu dihapuskan dengan taubat. Kerana bila dia qada, dia membentuk pemikiran negatif dalam fikiran manusia tersebut. Dia tidak mampu untuk move forward. Dia sentiasa terbelenggu dengan masa silam. Dan saya tidak bertemu dengan instruction yang sama yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sesiapa, melainkan nasihat itu datang pada zaman-zaman fiqh yang sedikit terkemudian. Mungkin orang berkata, awal-awal tak ada orang tinggal semayang. Tak juga, kan? Point itu fiqh, janganlah digaduhkan pula topik ni. Tapi poin saya ialah, kita nak bila dapat Islam, orang itu jadi lively, semangat, seronok. Tapi kalau kerana menerima Islam, dia bukan izqamu, dia jatuh, dia terjatuh, ya, depress, sampai mak bapak tension, anak dara aku ni. Dulu-dulu zaman-zaman orang kata hanky-panky hidup dia tu, ya, yang kita happy go lucky tu, seronok sikit nak ajak pergi makan kat luar. Tapi semenjak dah bertudung, semenjak dah pakai pakaian yang sopan-sopan ni, tak best dah nak kawan dengan anak aku ni. Saya pergi ke program pelajar dekat Australia 2 tahun lepas lah pergi. Jadi lepas habis program tu, ada seorang senior ni, PhD, dia TESOL, ya, buat TESOL English. Biasanya TESOL ni, saya tidak generalize lah, tapi biasanya orang TESOL ni dia macam happy, berkeyakinan. Saya pun tak tahu kenapa, apa dia punya similarity dia. Tapi kebanyakan saya jumpa macam tu lah. Jadi akak seorang ni, which is junior saya semasa di UK, tapi kemudian dia buat PhD dekat Australia. Saya singgah ke rumah dia dengan isteri saya, dengan anak-anak semua, ziarah. Saya terdengar perbualan pelajar-pelajar baru yang baru sampai ni, yang memang belajar kat Australia tu, tak sebut wilayah mana lah, ya, mereka bersembang sama mereka. Saya ni suka pasang telinga pada benda-benda yang sesuai lah, ya, kan. Tak sangka kan akak yang pakai jubang dengan tudung labu tu boleh happy go lucky macam tu. Best lah akak ni, kata budak-budak perempuan ni. Sebab apa? Sebab mereka tu, kemudian lah bila saya tanya, Konvent Bukit Nenas contohlah kalau ada kan, TKC contohnya, tapi mereka nak Islam. So bila mereka kat Australia, mereka ikut usrah. Unfortunately kakak-kakak yang mereka jumpa tak macam tu, garang. Bila budak-budak ni ketawa, astagfirullahalazim, tak siqah, mengaibkan lah, apa ni, ketawa macam tu, asyik kena marah je, tak boleh gelak, tak boleh senyum, apa ni, kena serius, saya fikir masalah dunia akhirat ke apa, saya tak tahu lah apa semua, sampai budak-budak ni stres. Ingatkan masuk Islam seronok, punya masuk Islam stressful. It's a stressful experience, ya, bersama dengan orang-orang Islamik ni. Tiba-tiba ada seorang akak yang kawan saya ni, dia pakai jubah, pakai tudung labu, tapi orangnya ceria. Dia kata, ada juga akak yang pakai macam ni tapi ceria. So saya beritahu pada kawan saya tu, you kalau nak ajak budak-budak ni masuk usrah, you nak ajak dia masuk you punya parti ke contoh ni kan. Tak adalah saja gurau. Tak payah nak berwacana-wacana, hujah-hujah dari dalil footnote sampai 10 muka surat, payah. Just remain macam ni.
happy, cheerful, entertain orang, make them feel enlightened dengan Islam, rasa seronok. So that is the point of menerima Islam. Jadi dalam ayat ini, izqamu, kata Syed Qutb, izqamu ini memberitahu bila seseorang mendapat hidayah pada Allah untuk berubah, perubahan itu menjadikan dia seorang yang berdiri, bersemangat, enthusiastic, dan bukannya withdraw daripada society. Kalau kerana menerima Islam, seseorang itu mengalami kemurungan, maknanya formula dia tak betul. Dia kena semak balik. Apa yang tak kena ni? Buat benda tu. Dia mesti bangkit. Dan bangkitnya itu maknanya bangkit. Menyatakan pendirian, menyatakan kepercayaan. So as a Muslim, bila kita kuat berpegang dengan Islam, dia menjadikan kita orang yang berprinsip. Dan berprinsip itu secara yang confident, terbuka, dengan tidak bermaksud, orang kata, bertindak bodoh untuk menyatakan perkara yang mendatangkan mudarat pada tempat-tempat yang tidak perlu. Taklah sampai macam tu. Tapi maknanya kita bukan orang yang apologetic. Bukan orang-orang yang macam saya lah, kadang-kadang bila nak ceramah, nanti HR akan beritahu saya, Ustaz, be careful Ustaz, nanti dekat dalam program tu ada 2 orang non-Muslim. So Ustaz adjust. Saya appreciate Ustaz sebut tu. Yang saya akan adjust hanyalah saya akan pastikan dalam ceramah saya ada beberapa point yang saya sebut secara purposely khas untuk rakan non-Muslim yang datang. Tetapi saya tidak akan bersifat apologetic. Tapi itulah kita tak bolehlah sebut macam ni. Tapi kalau tak ada orang Islam, saya akan sebut tu. Tak macam tu kot. Kerana apa yang saya percaya ialah apa yang saya percaya. Dan saya berkeyakinan bahawa kalau kita tegas dan berintegriti terhadap apa yang kita percaya, itu lebih membekas kepada orang, rather than being apologetic, nyorok-nyorok semua ni. Maka anak muda ini apabila mendapat hidayah pada Allah Ta'ala, mereka bangkit. Bangkit bagaimana? Bukan bangkit secara fizikal. Ada setengah-setengah tafsir daripada aliran tasawuf yang agak ekstrim, kerana dia pun ada banyak range dia, menafsirkan ayat ini sebagai dalil keharusan untuk zikir dalam keadaan berdiri. Ya, maknanya berdiri kemudian berzikir sambil menyanyi, menari, apa dan sebagainya. Boleh tak boleh itu cerita lain lah. Tetapi mereka menyandarkan keharusan format itu kepada ayat ini, yang dilihat oleh kebanyakan ulama daripada aliran mainstream yang ada, berpandangan itu adalah tafsiran yang di luar konteks, kerana dia tidak pernah bermaksud demikian. Tetapi yang dimaksudkan dengan izqamu bukanlah bangkit secara fizikal, tetapi maknanya mereka bangkit menyatakan apakah yang mereka percaya. Lalu anak-anak muda ini berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, la nad'u min dunihi ilaha, yang kami tidak akan berdoa, meminta, menyeru kepada sesiapa selain daripadanya. Laqad qulna idzan syatata, kerana kalau kami buat macam tu, kami adalah orang yang melampaui kebenaran. Ada beberapa elemen dalam tu. Saya kata, alamak, saya nak bagi sikit tapi melerit-lerit pula penjelasan saya ni kan. Harapnya tidak, orang kata, membuang masa lah. Ya, daripada ayat ini, satu perkara yang disebutkan dalam ayat ini ialah apabila Ashabul Kahfi menyatakan kepada masyarakat mereka, siapakah Tuhan kami? Mereka tidak menyebut Tuhan kami lah Tuhan yang Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Kerana itu adalah apa yang orang-orang beriman kenal tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bila kita nak menyatakan kepercayaan kita kepada orang yang berbeza kepercayaan, kita perlu mencari common interest, sesuatu yang kedua-dua belah pihak boleh faham. Jadi kalau kita nak memperkenalkan Allah kepada non-Muslim yang tidak kenal Allah SWT, kita tidak membacakan ayat Al-Quran secara spesifik. Kita tidak menghuraikan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, sifat 20 wajib bagi Allah Ta'ala, kemudian yang mustahil. Tak. Tetapi kita memetik sesuatu yang dia pun boleh mudah relate penjelasan kita dengan apa yang dia percaya. Lalu kata Ashabul Kahfi, Tuhan kami adalah Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tempat kamu juga berteduh. So kami bukan menyembah satu Tuhan yang asing daripada kamu, tetapi kami menyembah satu Tuhan yang Tuhan itu juga adalah Tuhan kamu, yang menciptakan langit kamu dan bumi kamu. Maka term yang dipakai ialah common. Maka sebab itu dalam
kita menyuburkan persefahaman antara Muslim dengan non-Muslim, kita dianjurkan untuk membanyakkan diskusi dalam subjek-subjek yang kita common rather than dialektik. Dialektik sekali-sekala okey lah, macam Syekh Zakir Naik yang ada sekarang, Syekh Ahmad Didat yang mencabar apakah kepercayaan yang ada pada non-Muslim itu untuk membuktikan kebenaran Islam. Itu penting. Tapi di samping itu, ada satu lagi bentuk dialog yang perlu diadakan, iaitu memilih satu tajuk yang kita semua mempunyai kepentingan bersama, tapi bincang dari perspektif agama masing-masing, agar semua orang hidup beragama, which is step yang penting untuk menyuburkan Islam. Saya rasa Islam di Ireland lebih laju, subur daripada Islam di England daripada beberapa sudut. Antaranya kerana orang Ireland orang yang beragama, masih pergi gereja, masih pergi sermon, masih lagi hormat kepada reverend, kepada priest. Maka bila kita cerita tentang Islam, oh, this is religion, it's important, so we should listen. Tapi kalau di England, orang tak pergi church kena jual, orang pergi kabut sale pagi Ahad kan, ya, maknanya itulah agama baru ni, sama ada tengok bola ataupun kabut sale kan, gereja kosong. Jadi nak cerita pasal Islam pun orang tak tertarik, because it's not about Islam, it's about the religion itself. Orang dah tak appreciate. Maka kita kena suburkan balik kehidupan beragama, antaranya cari common topik. Contohnya penjagaan alam sekitar. Panggillah Muslim, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, duduk sekali. Apa perspektif agama masing-masing tentang alam sekitar? Bentangkan. Dan kita perlu ada keyakinan, ketika semua orang bentang, akhirnya pembentangan Islam yang paling cantik. Kalau penceramah tu buat homework lah, kan? Dan membentangkan dengan baik. Pengalaman saya, sikit je pengalaman ya, masa tu begitu. Pihak universiti, pelajar-pelajar perubatan minta buat satu seminar tentang euthanasia, ya, mesikili. Maknanya kalau sakit tu dah tak ada harapan dah nak sembuh, dia sangat nazak, dia memang hujung dia akan mati, maka dia supaya dimatikan. Adakah boleh? Ya, qadrul rahmah kalau dalam bahasa Arab je lah. Jadi panggil lah wakil-wakil semua datang, bentang. Syukur alhamdulillah semasa cabutan undi saya dapat yang terakhir. So sedap lah orang yang last ni boleh cover balik semua kan. So yang start Protestan, Katolik, wakil Yahudi tak datang, selalu tak datang dalam program ni. So okay, Protestan, Katolik, Muslim, 3 orang, walaupun jemputan 4. So Protestan dengan Katolik ni senada. Ya, dia sebut, dia kata bila kita nak cabut mesin, aktif euthanasia, maknanya cabut mesin, tindakan itu tidak boleh dibuat oleh doktor tanpa merujuk kepada personel agama seperti kami. Kata dia lah, inilah akibatnya sekularisme. Kata padri lah kan, membelakangkan agama sehingga tidak dirujuk pada orang agama. Oh pula dah, saya kata padri mengeluh tentang sekularisme. Menarik juga terdengar. Tapi bila sampai pada giliran saya, kebetulan berkena dengan apa yang saya prepare, Islam menghormati kepakaran masing-masing. Di peringkat awal, euthanasia mungkin isu etika. Tetapi bila etikanya, hukumnya dah jelas, bila kejadian itu berlaku, dia bukan lagi isu agama, dia isu perubatan. So doktor boleh buat keputusan sendiri tanpa perlu merujuk kepada orang macam saya. Even dalam Islam detailkan siapa yang tak boleh involve dalam keputusan. Yang Katolik dengan Protestan tadi duk bincang siapa yang patut involve. Saya pula bincang siapa yang tak patut involve. Antaranya personel daripada organ transplant, dia tak boleh involve sebab dia ada interest. Bukanlah tak baik pula, interest ya. Kemudian ahli keluarga tak boleh buatkan keputusan daripada kalangan pewaris yang lead the decision, tak boleh. Itu diputuskan dalam persidangan Majma' Fiqh Islami dekat Arab Saudi. Jadi bila kita bentang tu, it does make sense. Maknanya kita kena propose kepada National Health Service, NHS, bukan hanya detailkan siapa yang patut terlibat, tapi juga kena detailkan siapa yang tidak patut terlibat. So dengan sendirinya syiar Islam itu naik. Apabila orang, oh ini rupanya Islam. Kita bukannya, oh Kristian salah, Islam benar. Tak. Cerita tentang kebenaran Islam, tetapi ini nampak. Dengan menggunakan satu topik yang semua orang sepakat. So di sini Ashabul Kahfi menyatakan akidahnya dengan memetik satu term yang semua orang faham. Tuhanku adalah Tuhan yang mencipta, Tuhan kami adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Baik, sikit lagi bahagian yang di hujungnya.
Izqamu sampai berujung. Okey, ayat yang ke-15, auzubillahi minasyaitonir rajim. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Sedangkan kaum-kaumku itu, kaum kami itu, mereka telah mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Sedangkan sepatutnya kalau mereka nak begitu, mereka harus mendatangkan hujah atas apa yang mereka pegang. Apakah ada manusia yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan Allah dalam kehidupan? Baik, saya dah sentuh dah ni, maka saya ringkas saja. Ayat yang tersebut dulu, agama tidak boleh dibina di atas perkara-perkara ajaib. Dalam ayat yang ke-9 surah Al-Kahfi. Ya, am hasibta anna ashabal kahfi warqim kanu min ayatina ajaba. So agama jangan bina atas keajaiban. So agama dibina atas apa? Dibina atas yang ini, iaitu sultan bayyin, berdasarkan kepada hujah. Maka agama kita ialah agama evidence based. Dalam bab fiqh, untuk orang kebanyakan, kalau boleh istilah tu, takut saya nak istilah orang kebanyakan, ya, tak apa taklid. Kenapa? Ustaz cakap, tak apalah, okeylah awalan. Tapi kena upgrade sikit. So untuk orang yang mazhab Syafi'i ni, bacalah buku Fiqh Manhaji yang Profesor Zulkifli Al-Bakri dah terjemahkan. Ya, terbitan siapa tu lagi biru, saya tak ingat. Fiqh Manhaji. Apa Fiqh Manhaji? Kitab fiqh mazhab Syafi'i, tetapi di dalamnya disertakan dalil-dalil. Supaya kalau kita Syafi'i kita ni upgraded. Ada evidence. Kenapa subuh baca kunut? Memang Syafi'i semua baca kunut. Tak cukup lah tu, kena sebab dalil-dalil dia macam ni, huraian dia gini. Adalah peningkatan evidence based. Itu fiqh. Tetapi akidah tak boleh. Kenapa awak Muslim? Cikgu Kafar kata kena Muslim. Tak mahu macam tu. Datuk nenek saya semua Muslim. Tak jadilah kan? Dan memang trend sekarang Islam. Tak boleh. Sebab tu saya katakan, orang-orang non-Muslim yang memeluk Islam, mereka telah lepas peringkat ni, kerana mereka telah memilih Islam walaupun tidak daripada lahir. Tapi untuk kita yang Muslim semenjak lahir, apakah kita pernah ada pengalaman memilih Islam? So adakah Islam kita chosen ataupun inherited? Kita perlu question bahawa Islam ini saya pilih, dan untuk memilihnya dia mesti ada evidence. Evidence itu bukan yang dihafal pada buku, tetapi apa yang saya faham, yang membantu saya untuk yakin bulat di sini bahawa Islamlah agama yang benar. Dan itulah yang membezakan Islam daripada agama yang lain. Agama yang lain ikut-ikutan. Protestan, saya tak tahu tempat lain lah, tapi kalau Protestan dekat Belfast, jahil murakab. Gereja tak pergi, kuliah tak pergi, Islam ke apa ni, Kristian ke kamu ni kan? I think so, kata dia. Katolik rajin pergi gereja sama. Tapi kesannya Katolik baik sebab rajin pergi gereja. Baik orang Islam. Protestan jahat, tapi dia orang lah yang ramai masuk Islam sebab jahil, jadi senang sikit masuk Islam. Yang Katolik ni kena banyak ilmu dia. Susah tu nak. Saya rasa daripada mungkin dalam dekat 30 orang lah yang memeluk Islam selama lebih kurang saya kerja kat masjid tu, saya rasa Katolik mungkin dalam kurang daripada 5 orang. Selebihnya Protestan. Tapi setiap Katolik yang memeluk Islam, mereka menjadi seorang yang sangat advance lah. Ya, sangat ke depan mengaji. Ada seorang tu kerja di Parlimen Northern Ireland, Stormont, resign, pindah ke London nak belajar bahasa Arab selama setahun. Kemudian nanti berfikir cari kerja. Maksudnya bersungguh-sungguh. Berbeza dengan Protestan, memeluk Islam tapi casual sikit kan. Okay, kita datang masjid belajar tu very slow, macam budak tadika je. Dia punya rentak dia, pemikiran dewasa lah, rentak dia tu kan, sikit. Tapi Katolik sungguh ya. Jadi di sini datang dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam diterjemahkan oleh para ulama sebagai kun alal ilm. Beradalah kamu dalam keadaan kamu itu berilmu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. So, la ilaha illallah mesti knowledge based, evidence based.
Dan itu harus menjadi orientasi dalam akidah, orientasi dalam fiqh, including orientasi dalam kehidupan seharian. Yang saya telah sebutkan dulu berkenaan dengan consumerism. Ya, consumerism maknanya bila kita nak beli barang semua dan sebagainya, kita membeli dalam keadaan bukan bergantung pada cerita-cerita ajaib. Ya, saya kencing air ni, enjin boleh start. Ya, dulu anak saya jahat macam setan pelesit, tapi semenjak saya sapukan air ni ke dahinya, tiap-tiap malam belum tidur, alhamdulillah sekarang ni rajin dah sembahyang. Tak mahulah benda macam tu. Bukan orang kata salah perhati, tidak, tapi itu boleh menyebabkan kita mudah tertipu. Sehingga akhirnya personally saya katakan 2 minggu lepas, saya lebih confident pergi K4, pergi Giant, beli barang-barang yang disusun di atas rak tanpa jurujual untuk menerangkan tentang fadilat khasiatnya, berbanding dengan barang-barang yang perlu dibeli daripada orang-orang yang banyak cakap ni. Kasarnya kan. Sebenarnya ubat ni bagus. Sebab saya rasa ubat-ubat yang diletakkan, barang-barang makanan yang diletakkan di rak dekat supermarket, maknanya dia telah lengkapkan semua information. Kami tak perlu duduk situ untuk terangkan. You baca si kotak, oh ingredient apa, ini apa, siji halal ada ke tak ada, settle. Itu seharusnya menjadi kebiasaan kita, dan kita tidak akan mudah tertipu. Baik, maka saya rumuskan di hujung perbincangan kita ni, ya, pada peringkat yang pertama, ini saya sentuhkan dalam kuliah yang pertama dulu, tentang challenge dan respon, latar belakang surah, betapa surah ini membentengi manusia daripada fitnah Dajjal yang berbentuk cabaran pemikiran. Ayat ini diturunkan di Mekah, bertemakan akidah. Antara faedah hikmahnya adalah untuk memulihkan semangat Nabi SAW yang dicabar dengan cabaran intelektual pada masa tersebut. Dan kemudian dia juga, fitnah Dajjal itu adalah dalam bentuk materialisme. Kita dah sebut materialisme maknanya ialah kefahaman yang memisahkan hidup kita daripada makna. Bukan gila kerja, makna. Maknanya harta tak connected dengan Allah, ilmu tak connected dengan Allah, kuasa tak connected dengan Allah, everything limited kepada worldly life. Itu nama dia materialisme. Ya, itu mazhab Dajjal. Cabaran pemikiran merosakkan enjin perbuatan, sebut dulu, zaman Makiyah, serangan pemikiran, dan memulihkan semangat Nabi SAW itu kerana ayat itu bertemakan bersangkutan dengan kebangkitan orang muda. So ini bahagian yang pertama. Kemudian ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13, rumusannya ayat ke-19, Allah telah memberikan sinopsis tentang keseluruhan cerita sebelum memperincikannya dalam ayat-ayat yang berikut, dan menekankan tentang nilai perkara-perkara ajaib dalam hidup. Di manakah posisi keajaiban dalam sistem kepercayaan orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang ke-10 menceritakan tentang munajat Ashabul Kahfi yang meminta daripada Allah memberikan sesuatu yang berbentuk mereka sendiri tak tahu nak minta daripada Allah apa dia, sebab masalah yang terlalu complicated. Akhirnya mereka minta yang paling penting, mereka minta rahmat. Datanglah rahmat, kasih sayang Allah. Dalam bentuk macam mana? Itu serahlah kepada Allah SWT. Dan hasilnya ayat yang ke-11, cetusan rahmat memberikan mereka itu ditidurkan. Untuk Ashabul Kahfi lah, ya, mereka itu dapat rahmat dengan ditidurkan selama 309 tahun. Ayat yang ke-12 menceritakan tentang kebangkitan Ashabul Kahfi. Kenapa mereka dibangkitkan? Mereka dibangkitkan untuk menguji siapa di kalangan mereka yang lebih betul tekaan tentang berapa lama mereka tidur. Dia punya huraian ni insya-Allah ada dekat belah hujung nanti dengan izin Allah SWT. Ayat yang ke-13 mempunyai isi kandungan yang cukup banyak. Pertama sekali Allah menegaskan kisah ini adalah wahyu. Ashabul Kahfi cerita wahyu. Tadi dalam kelas kami bincang topik ni. Sebab bila kita baca cerita dalam Quran, Al-Quran adalah sumber fakta sejarah. Contohnya Nabi anak yatim. Mana kita tahu? Antaranya ialah sumber daripada Al-Quran. Surah Duha, Allah sebut alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah menentukan kamu itu menjadi seorang anak yatim dan kamu itu dipeliharanya? Maknanya Al-Quran ialah source of history. Tetapi problem yang ada ialah kadang-kadang pengkaji sejarah, termasuk yang Muslim, dia terlupa Al-Quran itu adalah wahyu. Sehingga dia meletakkan Al-Quran sama macam teks-teks sumber sejarah yang lain. Lalu berkatalah seorang ulama yang sangat hebat, matanya buta, di satu peringkat hebat, tapi kemudian macam hati dia punya dibuta. Terutamanya bila dia balik daripada Perancis, dia terkena penyakit terlebih kagum dengan Barat.
Ya, dia buat PhD kat Sorbonne, iaitulah Syekh Toha Hussein, pakar dalam sastra Arab. Dalam sebuah buku dia, Fi Syi'ril Jahili, tentang syair-syair zaman jahiliyah, dia menyebut dalam buku tu, dia kata apa? Dia kata walaupun nama Ibrahim dan Musa disebut di dalam Al-Quran, tetapi kalau dinilai dengan metodologi sejarah, kewujudan mereka belum dapat dipastikan. Kata dia. Ya, kenapa macam tu? Sebab dia deal dengan Quran seperti mana dia deal dengan manuskrip-manuskrip yang lain. So it has to be kena dinilaikan dengan metod dia, kualitatif, kuantitatif, macam mana dan sebagainya, ya, dengan menggunakan metod apa, kajian teks, kajian konteks, ya, kajian dokumen apa dan sebagainya. Terlupa. Allah tegaskan Ashabul Kahfi ni wahyu. So maknanya kita harus ada benda tu. Kemudian yang kedua, kisah ini adalah nabak, bukan khabar, ya, berita penting, muka depan akhbar, bukan belakang. So yang pelacur Jepun, pelakon porno Jepun selamat dalam tsunami tu, itu tak sepatutnya menjadi nabak. Tak payah report pun tak apa. Tiba-tiba jadi tajuk lah kan, saya sentuh hari itu. Yang kedua, dia adalah kisah yang benar. Kemudian konotasi fitiah, pemuda. Siapakah pemuda? Ya, kenapa zaman Ibrahim pemuda dihina, tetapi kemudian Allah memuliakan pemuda dalam kisah ini. Dan 3 langkah perubahan, dan yang telah kita bincangkan panjang lebar tadi. Dan yang berikutnya lah wasiat Allah tentang pemuda. Ya. Dan ayat yang ke-14 juga telah saya bentangkan tentang robata, kekuatan karakter, iaitulah mempunyai elemen masa dan tempat. Ya. You have to spend time and then concentrate pada untuk dapatkan karakter yang kuat. Bangkit, apakah maksud penafsiran bagi bangkit? Ciri-ciri manusia yang bangkit. Ashabul Kahfi mengisytiharkan keimanan mereka, dan Ashabul Kahfi juga menyatakan keimanan mereka dengan term yang difahami oleh orang-orang yang bertentangan akidah dengan mereka, dengan mengaitkan Allah sebagai Tuhan kepada alam, Rabbul Alamin, ya, dengan menyebut Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard, ya, dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Dan ayat yang ke-15, laula ya'tuna alaihi bisultanin bayyin, hujah yang nyata. Tak apalah, dah tu saya skip. Hujah-hujah harus menjadi sandaran kepada persoalan akidah, persoalan fiqh, dan juga dalam kehidupan. Contohnya adalah tentang consumerism. InsyaAllah minggu depan, kalau ada umur lagi lah, ya, dan tak serik datang, saya akan pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16, iaitu Ashabul Kahfi telah bertindak menguzlahkan diri mereka, ya, memisahkan mereka daripada masyarakat. So adakah kita juga ini option untuk kita terbincang sedikit dalam ayat yang berikutnya? Apakah perbezaan Ashabul Kahfi dengan kita? Sebab ada orang sebut pada hari ini bila kita baca Ashabul Kahfi, maknanya kita kena lari duduk kat masjid sebab masjid adalah guru kita, ya, dan sebagainya. Penafsiran-penafsiran yang dibuat oleh pelbagai pihak pada masa ini kita nak timbangkan sikit dalam perbincangan pada minggu depan, insya-Allah. Sudah sikit masa bagi ni. Kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, feedback, tanya, saya sangat lalukan. Dan seperti biasa juga di Facebook saya, adalah kata tu orang tercomok kat Facebook tu, facebook.com/Ustaz Hasrizal. Saya telah openkan wall dia untuk sesiapa pun boleh tulis. Saya baca, tapi kadang-kadang lambat respon. So saya baca. Lepas tulis tu 2 minit, lepas tu baca dah. 2 minit dah keluar sini kan, baca. Tapi respon 2 minggu. 2 hari tu orang malas tanya tu. Tapi insya-Allah lah saya cuba perbaikilah. So kalau ada sebarang soalan, isu lagi, silakan. Ada seorang ulama di Malaysia ni, dia sandarkan ni kepada Sa'id Hawa. Okey. Yang mana dikatakan Sa'id Hawa tak berpendapat bahawa Imam Mahdi itu tidak ada. Okey. Saya nak minta pastian Ustaz. Al-Imam Al-Mahdi adalah satu fakta yang disabitkan dengan hadis yang tidak bersifat qat'i, ya, tetapi dia adalah hadis-hadis dalam kategori ahad, yang mana bukan kata hadis ahad maknanya tidak orang kata tidak boleh terpakai, tetapi dia adalah merupakan cabang kepada persoalan akidah. So dia bukan persoalan induk. Dalam arti katanya lain, kalau sekiranya ada orang yang berpendapat dengan bahawa Al-Imam Al-Mahdi itu sebagai sesuatu yang bukan seperti yang kita maksudkan, kalau adalah hadis pun maknanya lain dan sebagainya, ruang itu adalah. Jadi saya kira bukan Syekh Hawa seorang saja, tapi ada beberapa lagi. Dan lanjutan daripada itu juga Syekh Hawa mempunyai pendapat-pendapat lain yang juga berbeza daripada kita. Dalam contoh, misal kata Syekh Hawa menyebut dalam satu buku dia, Jundullah Takhtitan, Syekh Hawa ni adalah seorang ulama Ikhwanul Muslimin yang berjuang di Syria untuk membangkitkan Izqamu tadi, bangkit
Kemudian Hafiz Al-Assad telah melancarkan penduduk telah melancarkan revolusi Hama pada sekitar tahun 1982 untuk menjatuhkan rejim Hafiz Al-Assad yang sangat zalim semenjak dulu lagi. Tetapi Hafiz Al-Assad telah menghantar jet-jet tentera daripada atas dan menembak Hama sehingga mencetuskan kematian lebih daripada 20,000 orang dalam satu occasion pada masa itu. Dan ulama-ulama ni dikejar. So Syed Hawat lah di antara ulama yang tidak boleh kembali ke Syria kerana dihukum bunuh lah. So dia tinggal di Jordan dan meninggal dunia di Jordan. So Syed Hawat kata, saya tidak termasuk dalam golongan orang yang melihat bahawa umat Islam akan menjadi semula seperti mana mereka pernah sebelum ini. Maknanya bersatu, adanya khilafah, adanya satu kerajaan, seorang pemimpin yang akan memimpin semua. Dia kata dia tak buy idea tu lah. Kerana itu adalah analisa yang dibuat oleh umat Islam, tapi Al-Quran, hadis pun tidak pernah menjuruskan kepada dia akan jadi macam tu. Malah kata Syed Hawat, sebab apa? Orang Islam akan berpakat dalam perkara-perkara usul, mereka akan bergaduh dalam masalah furu'. Mereka pakat masalah usul dan furu', mereka akan bergaduh pula dalam masalah macam mana nak menjalankan usul dan furu' tu tadi. Jadi perpecahan yang terlalu dalam umat Islam menyebabkan Syed Hawat kata, saya tak masuklah dalam orang yang mengimpikan orang Islam akan kembali menjadi satu umat di bawah satu negara, khilafah, nation state dah tak ada semua. Syed Hawat kata, so orang tanya, so macam mana pandangan ni? Dia kata serahkan kepada masa. Tugas kita adalah untuk berjuang dan memenangkan Islam di tempat di mana kita berada. Akhirnya jadi macam mana? Biarlah zaman yang menjadi saksi. Tak perlu kita berhipotesis, membuang masa bergaduh sampai wujudnya dua puak yang berbeza untuk tidak sepakat dengan sesuatu yang berlaku masa depan. Tantah duduk tak betul kan? Duduk gaduh dua-dua ni kan. Jadi itulah Syed Hawat ya, antara yang boleh saya sedikit respon lah. Wallahu a'lam. Tak apa ya, nak balik dah kan. Isteri marah, suami marah, anak-anak marah kan ya. Jadi cukuplah, saya tak nak lah menjejaskan hubungan kekeluargaan tuan-tuan dan perempuan. Baliklah cepat walaupun akan singgah di bawah ni 1 jam ya untuk makan dulu. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa semula pada minggu depan dengan izin Allah Ta'ala. Saya ingatkan sekali lagi, kami ada buat satu seminar etika sosial berteraskan kepada surah Al-Hujurat pada 8 hari bulan Disember, somewhere sekitar Lembah Kelang, tak dipastikan tepatnya. Maklumat lanjut ada di akademisinergy.com. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.